العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berbahagia Al-Fadhil Dr. Ustaz Fadhil Hafiz selaku penceramah kita pada hari ini, barisan pegawai dan anggota kuasa Masjid Sultan Ahmad Shah, Datuk-datuk, Datuk-datuk, puan-puan, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita melafaz setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat sama-sama kita menorahkan masjid itu pada hari ini. Jadi seperti mana yang tuan dan puan-puan sering maklum, pada malam ini kita memberikan satu ceramah perkara bersempena dengan hampirnya kita dengan bulan Ramadan. Jadi itu pihak masjid telah menjemput seorang penceramah yang sendiri lah nanti kenaikan aja satu minggu untuk sama-sama berkongsi ilmu untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan yang sendiri sampai 1 bulan dah, insyaAllah depan hari Selasa insyaAllah. Jadi untuk tidak mengakhir masa, Iblis Rahman yang persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan bersama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sadaqallahul azim. Terima kasih tuan acara majlis, kepada semua pegawai-pegawai masjid dan adik-adik yang puasa, kepada para asatidzah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zahril tariq kanat tu'dhil muslimin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya aku telah melihat seorang laki-laki yang bersenang-senang di dalam syurga kerana dibalas oleh Allah Ta'ala daripada perbuatannya memotong sebatang pohon kayu yang melintang di jalan yang mengganggu jalan orang Islam. Hadis daripada riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan yang saya muliakan, dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan kepada orang yang berbuat kebaikan. Hatta kebaikannya hanyalah memotong sebatang kayu yang tumbang yang mengganggu orang lalu lalang di jalan. Maka amalan dia tadi, Nabi nampak dia ni duduk dalam syurga, bersenang-senang dalam syurga. Itu baru membuat halangan di jalan. Belum lagi kelebihan membuat jalan. Belum lagi kelebihan memberikan tanah untuk dibuat jalan. Belum lagi memberikan keselamatan kepada orang yang melalui jalan. Baru potong kayu, mai pokok tumbang ke hujan ribut, mai dahan dia patah untuk melintang tengah jalan, tak dibuang kayu ni, tak ada kayu ni, selagi langgar dia orang mati. Sekarang ni bukan setakat langgar kayu boleh mati, langgar ular sawah mati.
Dia jalan naik kereta, ular sewa melintas, mati apa? Besar mana ular kita pun tak tahu. Dia terkejut ke? Ular tu besar sangat ke? Dia nak mengelak ke? Mati. Itu ular. Belum lagi yang lubang tengah jalan. Lubang tengah jalan, motor yang bawa motor mati jah pala. Yang kereta terbabat pasal lubang. Ada orang yang ditutup lubang tu dengan batu. Duk tunggu orang tak ambil repair. Dia sendiri pergi cari simen, dia cari batu, dia cari tar, dia tampak. Siap tulis nama dia lagi pula. Dia yang tampak, takut orang claim. Ada yang jenis tu, ada. Ada yang susah payah ambil bendera. Dengan lampu, patrolman dia, lampu Power Rangers dia duduk tengah jalan. Nak bagi tahu depan ni ada lubang, nak bagi tahu depan ni ada tanah jeruk. Dalam dia bagi tahu pada orang bawah lagi dengan dia benda langgar sekali. Tuan-tuan yang saya muliakan, begitulah Nabi sebut di dalam hadis tentang orang yang memberi kebaikan kepada masyarakat, yang kita panggil sebagai bersosial, melakukan kerja-kerja sosial, kerja-kerja kebajikan, tanpa minta upah, tanpa disuruh. Dia sendiri bangun, dia sendiri bangkit, dia sendiri bergerak untuk memberikan kebaikan kepada orang ramai. Dan Rasulullah nampak orang ini berada di dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang saya muliakan, begitulah amalan yang boleh memasukkan kita dalam syurga, memberikan kebaikan. Ada satu orang imam, dia tua imam itu, berpuluh tahun jadi imam. Rumah dia belakang masjid, rumah wakaf. Kalau sesiapa yang datang ke masjid pukul 2-3 pagi, nak bermalam di masjid, dia yang sediakan makan. Kalau ada tetamu yang datang, suami isteri tadi akan layan dia orang. Kadang masjid ni di pertengahan perjalanan orang. Orang singgah semaya, orang singgah makan, orang singgah nak rehat, nak mandi. Jadi tu imam ni apa kerja dia? Dia sedekah bagi makan orang. Yang menjadi masalah, tanah dia sentiasa bersih. Tanah ni tak pernah kotor. Tok siap hebat, siapa yang cuci tanah? Bila main siasat, rupanya tu imam cuci. Bila? 3 pagi. 3 pagi. Orang lain tidur, orang lain tak main masjid, pukul 3 pagi dia buat kerja. Dia berus, dia cuci, dia sentak, sampai berkilat tanah. Orang tanya dia, Tuan Haji ni dah berumur. Tuan Haji bukannya siap, dia kerja siap. Biarlah siap buat kerja, dia muda. Tuan Haji tutur. Dia kata dengan cerita ke orang, aku buat kerja ni sebab aku dapat upah. Masa bila pula Tuan Haji dapat upah? Dia kata aku dapat upah jadi imam, dapat elam jadi imam. Aku tak rasa aku boleh ambil elam jadi imam, rasa malu nak ambil elam. Jadi aku cari satu kerja yang membolehkan aku ambil elam tadi. Kerja tu ialah mencuci tanah. Kalau aku nak ambil elam sebagai imam, aku tak gamak sebagai sembahyang, tanggungjawab. Akhirnya tuan-tuan, dia meninggal dunia. Meninggal ini cukup senang tuan-tuan, sembahyang mati. Bawa balik ke rumah dia belakang masjid. Bila mayat sampai dalam rumah dia, isteri dia pula pergi ambil wudu, nak baca Quran kat suami dia. Keluar dari bilik air, pakai telekong, pakai semua nak baca Quran. So isteri dia pula opak, isteri dia pula baca. Hari yang sama, jam yang sama, dikebumikan tu sama. Dan bila tuan-tuan pergi ke Taipei, ada satu masjid, kubur mereka berdua ni ada di tepi masjid. Sejarah kenangan orang yang berbakti kepada orang lain. Allah jemput pun dengan cara yang baik, Allah panggil pun dengan cara yang mudah. Kerana apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Tuan-tuan yang saya muliakan, jadi cuba kita fikir,
Apa yang kita buat untuk kemudahan orang ramai? Apa yang kita buat untuk manfaat masyarakat? Adakah kita menjadi sesuatu yang baik pada masyarakat, atau menyusahkan masyarakat, atau buat jahat pada masyarakat? Tengok tanda tu cantik. Tanda tu cantik, bila elok. Dah ambil nampil anak, ibu tu pipa flash. Akhirnya sumbat. Ada jenis. Ada tuan-tuan yang kepala pipe cantik, dia pulah buat balik kepala pipe. Curi kepala. Bukan kata nak sedekah, curi. Yang ni saya nyembang dengan pekerja RNR Lebuh Raya. Saya dengan siapa saya nyembang, dia suka. Kadang terang satu berhenti. Saya kata, amboi tanda cantik abang. Jadi bagus. Dulu saya komplain dengar. Dulu tanda korang buat, dinding dia daripada fiber, papan fiber, nipis. Dah lah buat pada papan, bawah tu pula tinggi sedikit. Orang basuh berak sebelah, kena kaki kita. Kadang-kadang air orang sebelah, buka paip lompat-lompat tu pula, kena kat kita. Kenapa tak buat bata tu Saya tegur dulu, kenapa tak buat bata? Orang putih, dia buat guna papan macam tu, buat dinding tanda sebab mereka tak basuh. Mereka main lap dia. Tak apa. Hak kita ni kalau basuh ni lah, banjir tanda. Tiba-tiba air orang sebelah kena kaki kita. Sekarang tuan-tuan, tanda Lebuh Raya mereka dah naik taraf. Semua dinding batu. Betul. Tu cara dia. Saya berkata macam ni abang. Tanda abang Il. Kepala paip cantik. Dia punya tempat basuh tu, paip tu tak letak atas lantai lah. Dia gantung tinggi panjang. Macam ni taklah jatuh atas lantai lah. Bagus. Tempat flush bagus. Tempat paip bagus. Bagus bang. Bagus kata Datuk. Tak dapat nak tukar dah Datuk. Kepala paip dia curi, paip besi dia curi. Hak jenis tu lah. Hak jenis tu kan. Orang dah bagi kegunaan yang baik untuk kita, kita pergi curi pula. Ni orang ramai yang curi di masjid. Curi Quran. Quran pula jarang dibaca, bersih kemana. Keras ketat, maknanya tak nak baca. Susu ke masjid dia lah di Afrika. Kan? Quran ni rock dia cantik gila, maknanya sejak mula letak tu tak ada semua buka. Dia ambil. Dia duduk derma kat telaga jengkok. Ni minta derma ni, kalau makcik derma RM10 kami Quran satu. Seronok lah mangap. Buka baca, cok masjid lah. Dia curi nak masjid tu. Sebab tu tuan-tuan, saya suka kapet kita ni bersih, basuh, kemas, cantik. Ada jenis kat masjid, kapet yang boleh gulung. Dia jenis baris, jenis buka Madinah punya. Mau pukul 10 untuk siap datang masjid. Tengok lori dia kumpul tak. Orang duk ikut kapet. Buat apa ni? Nak basuh. Pengurusi suruh basuh. Oh ya, elok lah, apa nak basuh lah. Tok siap pula gulung-gulung. Rupanya dia orang bukan basuh, curi kapet. Allah tak tahulah apa nak jadi. Ramai kita. Jadi tuan-tuan, kalaulah membuang kayu di jalanan itu masuk syurga, apa amalan yang kita nak buat dalam bulan Ramadan yang membolehkan kita masuk syurga? Takkan nak tengok dia je nak buang kayu masuk syurga kita. Apa yang kita boleh? Tanya Imam Ghazali. Malam iftar berbuka dah penuh kata Nabi. Ada 4 malam begitu.
saya ambil semalam. Alhamdulillah. Kita tolong orang buka usaha. Mai tanya pula, ada lagi ke malam iftar penuh kamu lambat. Kalau gitu saya ambil jamuan bersahur. Bersahur tak ada orang. Bersahur 10 malam terakhir dah penuh. Kalau gitu kita buat bersahur setiap malam pertama. Malam pertama Ramadan, lepas tarawih balik. Yang mana pencen tidur di masjid. I'tikaf. Ada berani? Tadi saya duduk hotel mana? Mandi. Dia punya air keluar. Lubang air untuk lompat. Saya keluar. Lubang tak tutup dulu. Penutup lubang. Terlompat. Hantu. Kita ni saya terlompat semua tu hantu saja. Apa pressure dia? Kadang-kadang pressure kita kata hantu. Ada orang datang masjid kumpat. Bila dia datang masjid dia dengar ada benda duk kibat atas bumi. Bulan puasa kata hantu setan kena ratat. Lari balik baru. Rupanya daun pokok kelapa tu pelepah dia duk jatuh atas bumbung masjid. Bila dia tiup angin, perang. Hantu. Tapi nak syurga takut ke hantu. Apa kejadian? Tuan-tuan pernah dengar tak hantu bunuh? Seorang lelaki mati di rumah yang dipercaya di gigi kopiah. Kejadian berlaku di tahun 7 Julka. Mangsa ditemui ketika berserang. Pihak polis akan mengesal pengkhianat tersebut. Dan dipercaya pengkhianat tersebut telah melarikan diri ke tempat. Ya, tuan-tuan dah dengar ada berita hantu bunuh orang. Nanti takut siapa? Yang bunuh orang takut ke hantu. Ustaz yang cakap besar, Ustaz. Saya tak cakap besar. Saya nak ajak pada tuan-tuan takut pada Allah. Kalau jumpa hantu pun saya pun lari. Saya penakut orang. Bila saya jumpa, saya ceramah di satu pulau, legenda. Saya duduk tingkat 9. 2 malam. Malam kedua baru saya tahu. Saya seorang tingkat. Patut sunyi. Tak ada orang. Bilik saya yang cekak balik semua gelap. Tak ada orang. Malam pertama saya duduk. Habis ceramah saya balik buat semua. Dalam pukul 1:30. Saya duduk tengok satu lembaga hitam. Duduk dekat tempat baju kopi. Suka anak baju pun nak tengok. Malam kedua dia main tuan-tuan. Main lagi sekali duduk bercangkung. Duduk selongkar tong sampah. Saya pula pergi beli pokok lekor lah apa. Duduk makan. Puan dalam tong sampah. Tak habis sisa dia. Dia duduk unboxing. Saya nak lari. Takut dia buat kata ustaz pun penakut. Jadi sapak juga lah. Tunggu juga lah bilik tu. Buat barang ni lah. Saya ambil handphone. Saya rakam. Bila rakam dia keluar lampu. Oh sudah. Saya kata keluar lampu lah pula. Cari lain. Macam mana tak mau keluar flash. Oh dapat. Saya pun rakam. Lebih setengah jam saya rakam. Lepas habis semua. Saya pun buka balik. Putih semua. Hak saya rakam tu. Rupanya kamera tu saya talau kat bantal. Memang putih. Tak nampak apa langsung. Jenis tak erti guna kamera ni bodohnya orang tak lah. Tapi duduk dengar tu, duduk dengar bunyi. Lebih setengah jam. Allah. Tuan-tuan oi. Tak ada alasan tak nak datang masjid pagi-pagi. Hantu kena rantai, setan kena rantai. Mainlah. Kita buat kempen untuk Ramadan pada tahun ni. Malam pertama dia mulai. Yang mana boleh cuti tanpa gaji, ambil cuti tanpa gaji. Tidur i'tikaf dalam masjid. Pukul 4 bangun. Minta pada Allah, minta pada Allah, minta pada Allah. Doa mati dalam iman. Doa diperkuatkan iman. Doa dijaga iman. Sampai pukul 5 pagi, ada orang sponsor untuk bersahur. Mula-mula kita buat 16 orang.
Bila tiap-tiap tahun buat tuan-tuan, dia mari naik beratur. Inilah yang saya buat di sekolah saya di Ipoh. Mula-mula buat 16 orang, sekarang 400 orang. Tiap-tiap malam. Mula-mula pakai duit sendiri, jamu buat sahur. Jamuan sahur tu pakai duit sendiri. Sekarang tak payah. Sekarang macam-macam orang main sedekah. Mereka nak tumpang pahala. Jadi tuan-tuan, terlalu banyak benda yang memberi manfaat di dalam bulan Ramadan untuk dapat pahala berganda-ganda. Apa yang kita nak buat supaya dapat pahala? Kita tengok ekor dalam masjid kita ni berpuluh-puluh. Bukan belah. Belum masuk kipas. Berapa bil? Bil elektrik berapa masjid? Tak apa, bulan Ramadan ni saya bayar. Tuan-tuan. Tengok pula bil air. Berapa benda hari bil air masjid? Oh, bulan ni banyak pasal ramai orang datang. Ramai orang semayang, ramai buka puasa yang bersundangan tu ramai. Jadi bil banyak. Berapa? 5,000. Tak apa, saya kongsi 5,000. Saya masuk sekali. Pasal apa yang banyak sangat bil air ni? Pasal banyak orang bergumur bulan Ramadan. Bergumur tu penuh mulut. Yang heran je bila dia buang sikit je, lagi dah. Tak tahu lagi di mana hak setengah. Kena faham, tak faham. Cara bergumur tu penuh. Sikit je dia buang. Hal lain, ada juga bukan orang sini lah, di Afrika ni. Jangan kita cakap, oh elektrik orang dah bayar Ustaz. Air orang dah bayar Ustaz. Tak, terlalu banyak. Apa yang memberi manfaat? Tuan-tuan, akak-akak tengok telekong. Tengok telekong. Saya rasa seronok tuan-tuan bila kita buka puasa di Mekah. Berebut orang panggil kita makan. Tak tahu tahun ni boleh makan ke tidak di masjid. Tak tahu, macam-macam cerita kita dengar. Ada yang kata tak boleh buka puasa di masjid lah, tempat mereka. Tak tahu, Allah Alam, saya tak tahu di sini kawan saya. Kalau dulu kita buka puasa di masjid waktu Ramadan di sana, Muhammad, ya Allah. Kita ingat dia marah kita. Rupanya dia panggil kita suruh makan hak dia punya. Yang kita nak makan gerum kita, orang Malaysia. Den, kawan kita duk panggil. Yang dia duk panggil kita Muhammad. Kita bukan Muhammad, kita Den. Kita pun tak nak layan tu Arab tu. Dia heret, dia suruh duduk. Ini naik. Apa hal pula? Dia pergi panggil orang lain pula. Makan kurma dia, makan biskuti dia, makan air zam-zam dia, teh, syai dia. Kita pun tengok kawan kita. Apa pula kawan sebilik aku duduk panggil aku. Kita pun bangun bi. Lepas bangun dia kejar kita. Siapa dia? Marah kita. Lalah nak makan. Nyesel aku datang apa. Punya berebut untuk kita makan dia. Jadi tuan-tuan, pasal apa? Pasal nak dapat pahala. Kita dah 40 tahun puasa, tak pernah sponsor. Saya tak ada duit, tak faham tak? Sebiji kurma pun tak ada. 40 tahun puasa, tak pernah ambil semalam. Nak kata apa orang sedekah tu? Bulan Ramadan, bulan rahmat, sedekah berganda-ganda pahala. 400 orang buka puasa di masjid, 400 pahala puasa dapat kat kita. Jadi ustaz yang kami tu buka puasa dia sponsor tu, pahala kami ada? Ada. Tak, pokok pahala kami pergi kat dia, kami tak ada pahala. Ada. Jangan buat campaign pula. Kau jangan makan tu. Dia sponsor ni jangan makan. Kenapa? Kalau kita makan dia punya, pahala kita pergi kat dia. Hanya bodohnya orang. Suruh ngaji tak nak. Pahala kita tak hilang, tapi dia dapat 400 orang kalau 400 buka puasa. Itu yang dia duduk kat parking 7.25 ada duduk kat parking dengan kereta dengan isteri dia. Waktu buka puasa ramai malam dia. Kalau kita ada 400 orang yang makan itu punya kenduri, 400 pahala kita dapat. Itu yang orang tak puasa ni.
Kami pun banyak kapal lepak ni. Hanya pun malang lah siapa dapat lelaki cerdik jadi juga. Dia sponsor orang tak puasa, dia tak puasa. Tak tahu nak letak tangan nak puasa. Jadi tuan-tuan, kalaulah buang kayu di jalanan pun masuk syurga, bayang. Apa yang tuan-tuan boleh fikir? Jadi kalau rajin lah, kan? Saya mengajar pelajar adab guru, adab berguru. Antara adab dia ialah tak boleh panggil nama guru kita dengan nama. Saya nak duk panggil nama ustaz dengan nama apa? Ustaz dengan apa? Ustaz? Badul Amin. Ingat nak panggil Amin tak? Ada Amin? Ada, jangan panggil ustaz. Okey, jangan panggil nama. Yang kedua, jangan duduk di tempat ustaz duduk. Nak dapat berkat. Nak dapat berkat tu, jangan duduk atas kursi. Ni ustaz tak masuk ni, kita duduk relax. Okey, anak mereka semua, kita pula berlaku jadi ustaz. Hilang keberkatan. Sebab tu Imam Syafi'i bila dia nak tidur malam, kaki dia tak lunjur rumah Imam Malik. Tak lunjur tu. Imam Malik hujung tu, kaki dia pergi keluar. Pasal apa? Rumah guru aku. Kita hari ni bukan kata tidur, lunjur pada rumah ustaz. Kaki kita atas muka ustaz. Dia pijak ni ustaz, tumbuk ke ustaz. Tiba-tiba nak berkat. Tapi kadang-kadang tempat duduk ustaz tu kena duduk lah. Supaya kita tahu tempat tu elok ke tak elok. Boleh faham? Kursi ustaz ni kena duduk juga sekali-sekala. Supaya kita tahu kursi tu rosak ke tak rosak. Tak kena faham? Tak faham tu tak? Nampak? Nampak ni? Ni kursi ni rosak. Dia boleh tolak ke depan ke begitu. Melengkung, kena ustaz perut korek. Sesak orang tahu. Jadi yang mana ada duit besok dia beli ganti balik kursi ni. Jangan dia beli melengkung macam ni. Ini minta maaf saya cakap. Jadi tak selesa mak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itulah lah, bila kursi ni melengkung, ustaz tu lengok, dia buat apa? Dia duduk depan. Kita hendaklah. Bila duduk depan tu yang rosak. Nampak? Nenek rosak. Pasal dia duduk depan saja, spring dia rosak. Jadi minta pada abang, ni Kak Leha weh. Duit banyak tu, ni bang. Supaya dapat manfaat, ilmu yang dimanfaatkan. Kalaulah ubah kayu masuk syurga, tak bagi kursi ke ustaz. Bagi kursi ke ustaz tak masuk syurga, tak so. Wow. Apa ni silap bagi ustaz? Tak silap, betul. Baik, jadi tuan-tuan, bulan Ramadan nanti kita tengok apa yang kita boleh bantu masjid kita. Apa yang kita boleh tolong masjid kita. Supaya memberi manfaat kepada orang lain dan kita boleh masuk syurga dengan manfaat. Dan amalan yang kita buat itu pula dilihatnya pahalanya berganda-ganda. Diberinya dengan pahala yang berganda-ganda. Subhanallah. Tuan-tuan yang saya hormati. Ni Pak tu nama dia television. Belah sana tak ada. Ada rosak pun tak tinggal bekat. Tinggal dia hanging dia tu. Tak nak. Esok beli tu. Beli yang besar lagu ni. Tapi masa kita semayang, jangan duk pasang ni. Waktu semayang, jangan pasang padam. Bila pasang, berapa ramai duk baca? Malam-malam nak taubat, rajin-rajin lah istighfar. Sudah pun tak. Duk baca. Oh, maghrib 7.20 ni. Nampak dia baca. Ni parah ni. Dia rajin baca. Silat-silat dia berbubuh pula gambar Ustaz Kazim tu. Jangan lupa ceramah perdana sempena akhir Ramadan. Dia panggil Zam-Zam ala Kazam dia siap gelai kepala dalam masjid dalam sembahyang. Saya sokong tuan-tuan beli ni bagus. Masjid beli TV ni bagus. Besar macam ni bagus. Bila nak pakai? Ramadan. Ayah zikir. Kita dengar ceramah.
Stop zikir. Okey? Baik. Bila ada TV macam ini, apa kita buat? Imam kita lepas sembahyang subuh, imam baca Quran, kita ambil ayat yang pertama. Baik, hari ini kita akan baca surah Al-Baqarah. Maka ikut saya baca. Imam subuh. Innal ladzina kafaru. Tulis di situ. Innal ladzi, semua tengok. Yang mana tak nampak pasal jauh, teropong. Daripada ada teropong orang Rusia dekat Langkawi, dia teropong. Ada orang beli teropong tuan-tuan, dia teropong orang mandi dekat Langkawi. Duduk tepi pantai, duduk tengok mat. Yang tu Rusia ke Chechnya. Daripada ada mengendap orang, mengendap saja. Abang-abang hak dekat dengan TV tak payah pakai teropong lah. Tulisan besar. Innal ladzina kafaru, semua ikut. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sawa'un 'alaihim. Dapat dua muka, dapat dua line. Dapat dua line selepas subuh, dapat dua line lepas zuhur, dapat dua line lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak. Satu juzuk satu hari bulan Ramadan, 30 hari, 30 juzuk. Tak payah bangun pergi ambil Quran, tak payah bangun pergi buka Quran. Masing-masing duduk di atas tempat masing-masing. 5 minit saja baca tuan-tuan, dah dapat 2 live. Sehari dapat 1 juzuk, 30 hari, malam raya khatam. Ni guna ni, televisi ni. Tak payah pun gambar saya menyemak orang. Bukannya ada beza pun dapat tengok tak ada pahala langsung kan. Nak menyemak tu sengih, tu dah saya tengok tak ada. Ada budak tahfiz dia tanya kat saya, ustaz, macam misal ustaz, tengah-tengah tu tak ada sunnah Nabi ke? Hang nampak ni nampak. Dia boleh kata misal saya tengah-tengah ni tak ada sunnah Nabi tuan. Oh Allah ni budak. Tuan jangan zat tak cukup. Jadi tuan-tuan, kita ni ada ustaz-ustaz muda, kita ni ada pegawai media. Selepas sembahyang subuh, hari pertama Ramadan, semua dia start dah. Start dah, lepas maghrib tu start dah. Okey, kita mulakan dahulu dengan surah Al-Baqarah. Tak payah ramai, duduk masing-masing lepas maghrib. Sebab kalau kita ajak orang yang tadarus adalah orang yang sama setiap tahun. Siapa yang ingin menyertai tim tadarus, diminta berikan nama pada stage tu. Muka tu Haji Dola, Haji Mana, Haji Bidin, Haji Baharum tu berkurang lagi ada meninggal. Yang tak lancar tak nak masuk. Din, masuk lah tadarus. Tak apa. Engkau orang je lah. Kalau aku masuk tak hatam nanti. Engkau orang tu tunggu aku baca tak habis-habis. Akhirnya dia balik. Sebab apa? Sebab dia tak mau orang tahu dia tak tahu. Kalau aku masuk tim tadarus ada 6 orang. Aku masuk sekali. Bila time aku baca, semua orang tengok. Loh, tak boleh baca. Kan dia malu. Tetapi kalau baca ramai-ramai, mana orang tahu kita tak tahu. Orang bunyi kita bunyi kadang tak baca apa. Lama-lama tuan-tuan dia ikut perlahan-lahan. Innal ladzina kafaru. Semua boleh ikut. Yang tak lancar pun ikut, yang gagap pun ikut, yang buta huruf pun ikut. Pasal apa? Pasal imam ambil 3 ayat, 3 perkataan. Akhirnya dapat 2 line. Bila dapat 2 line, satu hari kita dapat 1 juzuk. Tak pernah kita khatam Quran bulan Ramadan. Tahun ini di masjid kita khatam. Pagi raya, besok paginya buat jamuan raya. Lepas sembahyang raya, malam tu last takbir raya. Tuan-tuan, alhamdulillah masjid kita telah berjaya menghatam Quran bersama dengan jemaah 30 juzuk. So sebagai tanda kesyukuran, pagi raya besok lepas sembahyang raya kita akan buat jamuan. Jadi saya diberitahu lemang sehabis datang. Kambing buka 4 ekor. Bau tu ada 1,000 biji. Ketumpat tu ada 1,000 biji. Jadi
Bawalah anak-anak kita, isteri kita mai sembahyang raya besok. Selepas sembahyang jangan balik kita makan. Sepenuhi kesyukuran kita khatam Quran. Agak-agak tuan-tuan ada tak makcik main jumpa? Kuih tak ada tak? Tak ada ni. Tak apa saya bawa kuih tak. Al-menjengka ada. Tak ada makcik. Alun-alun tak ada. Tak apa makcik bawa. Ui, besok pagi tuan-tuan potluck. Begini Haji Din bawa bihun, Haji Mat bawa nasi lemak, letak kat situ. Haji Dolah bawa tapawai kosong. Bila balik penuh, gini balik. Bawa kosong balik penuh. Yang pada faham tak faham juga. Jangan bawa Haji Dolah. Sebenarnya kita boleh bagi seronok Ramadan. Sebab berapa ramai yang masuk Ramadan muka masak. Aku rasa baru je besok. Dah datang balik. Dewan silap tengok level ke apa? Nampak. Orang bila datang Ramadan suka Ramadan tiba. Dia pula tiba-tiba Ramadan. Ini parah ni tuan-tuan. Tiba-tiba je Ramadan. Tak sangka-sangka gitu dia. Unsangkable. Apa yang kita ada? Oh, TV tak ada Ustaz. Oh, Kak Som, Kak Nak, Kak Tipa, Kak Leha, Kak Rogaya, share duit. Beli TV. Sebelum Ramadan pasang. Sehari sebelum puasa, testing subuh. Minta imam testing, minta dia buat. Kita semayang subuh, selepas subuh, kita akan baca Quran bersama-sama. Tak balik tuan-tuan. Gini baca Quran. Kena pula imam tu baca sedap. Oh. Baik, hari ni kita tak baca Quran. Hari ni saya nak ajak pada jemaah untuk membaca Al-Fatihah dengan betul. Ikut saya baca Fatihah begitu. Lepas sembahyang subuh ajar Fatihah bagi betul. Lepas sembahyang zuhur, sekarang kita nak baca Al-Fatihah lagu Nahwan. Baca lagu Nahwan, sat lagi Bayati, sat lagi Ras. Oh, senang tak? Okey, sekarang kita nak baca lagu daripada Mekah. Baca Fatihah Mekah. Ikut saya baca, berterima. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Satu masjid baca macam Mekah. Naik motor dengan isteri dia. Dia motor. Alhamdulillahirabbil. Seronoklah. Malam besok pula kita baca Ramidi pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Isteri jadi makmum di rumah. Suami baca Ramidi. Maliki Yawmiddin. Ya Allah. Pilihan yang tepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sembahyang tahajud pukul 4 pagi di rumah. Suami makmum, suami imam, isteri makmum. Suami baca lagu Ramidi. Apa perasaan isteri? Ya Allah. Tak pernah baik. Habis 2 rakaat, suami kata, "Engkau pula imam." Astagfirullah. Pilihan yang tak tepat juga tuan. Jadi kita manfaatkan apa yang ada. Kita boleh bagi seronok Ramadan. Masalah kita nak memilih masam. Pilih masam. Sebab tu tak salah letakkan nama dekat papan kenyataan. Malam pertama ajar Aminah, malam kedua ajar Rogaya, malam ketiga Haji Bidin. Jangan kata riak. Ni riak. Tulis nama ni riak. Nak bagi tahu nama dia. Akhirnya orang tulis hamba Allah. Malam kelima hamba Allah. Dah pukul 7.15 nasi belum sampai. Kurma pun tak ada. Je, malam ni siapa sponsor? Tak ada makanan pun. Dah 7.15. Hamba Allah. Siapa hamba Allah? Mana aku tahu hamba Allah. Tulislah nama, tak yang jadi riak. Astaghfirullahalazim. Oh, baik benar tuan, baik tulis nama pun tak boleh.
Baik jangan tulis nama tu imam. Imam besar, Haji Mat. Imam kecil, Haji Dolak. Riak semua ni. Tulis semua. Hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Siapa imam kita tak tahu, hamba Allah semua ni. Penceramah malam ini, hamba Allah. Sudah. Janganlah faham riak macam tu. Untuk memberikan kesenangan kepada orang. Okey Haji Dolak, malam besok tu Haji kan? Ya. Tengok malam besok pula Haji Mat malam besok kan? Jangan lupa Haji. Kami kan ke pulau kan, tak buka puasa kan? Jadi tuan-tuan, kita bagi seronok dalam bulan Ramadan. Sebab tu, bila datang bulan Ramadan, ada masjid bagi imam. Hafiz. Ni anak-anak kita ni Hafiz. Saya jadi imam tahfiz waktu saya belajar. Umur 18 tahun jadi imam. Saya jadi imam tahfiz di Masjid Negeri Ipoh. Oh, satu seronok entah jadi imam Masjid Negeri. Saya imam terawih. Tahun depannya pula saya kata dekat imam besar, "Tuan, saya nak pergi masjid lain pula. Masjid Negeri saya imam lah, saya nak pergi masjid lain." Seronok tuan jadi imam. Pak saya boleh mengulang Quran. Masa itu satu hari ustaz RM1. Mana ada ringgit 150 sebulan. Sekarang RM6,000, RM20,000. Jadi imam tahfiz offer RM6,000 tuan. Sebulan jadi imam boleh nikah kan? Ni adik-adik boleh nikah, tak pun boleh X1R. Tak pernah faham dah. Dulu 150 jadi imam. Saya bila jadi imam tarawih tu, macam-macam lagu saya bawa. Seronok. Pasal nak mengulang Quran. Sebelum jadi imam, petang tu mengulang. Setengah juzuk, mengulang. Lepas tu jadi imam tarawih. Yang saya tak apa seronok gaya. Sebab setiap usaha masjid, dia beli Quran yang besar, dia letak depan dia. Begini dia semua. Saya Allah Akbar, dia ni tak yakin aku lah. Dia jadi ganggu pula. Macam tak confident pula. Rakaat pertama saya ikut aturan, rakaat kedua saya ikut aturan, masuk 3-4 saya langkah juzuk atas. Dia tu cari mana dia baca. Lala dia tutup Quran tu. Allah, kita ni bila dengar bacaan imam adik-adik kita tu, lagi banyak ayat dia baca, lagi pahala kita ni. Lagi panjang dia baca, lagi besar pahala kita dapat. Habis tu ustaz, yang kami baca Qul Huwallah ni tak dapat pahala dah. Sebab ada yang baca Qul Huwallah, Qul A'udzu Birabbin Nas itu. Tak apa. Ada yang lagi dahsyat, Qul Huwallah tu bahagimu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad. Allahu Samad. Allahu Akbar. Masuk yang kedua, lagi dia oi ya Allah. Ini 9:15 dia. Balik rumah makan tahu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab tu saya katakan tadi kita bagi seronok. Sebab tu orang dulu-dulu cara nak bagi seronok sembahyang tarawih, depa ni tak diam. Depa bising. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanal malikil ma'bud. Jadi seronok. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Kita seronok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Jadi seronok. Tapi sekarang kau tak buat dah, bidah. Masuk neraka. Pergi masjid, tanya agak budak-budak. Tak ada selawat di masjid korang. Masuk neraka kat sini. Masuk neraka apa? Yang kita selawat tu bukan dalam sembahyang, di luar sembahyang. Sembahyang tu bermula bila? Bila takbir, takbir ihram. Bila berakhir? Bila bagi salam. Assalamualaikum. Itu dah habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah tak sembahyang. Bila dah habis sembahyang, walaupun 2 rakaat, apa boleh buat? Semua boleh buat selagi tak dosa. Kalau batal, pergi wudu ambil lain. Minum boleh tak minum? Boleh.
Sebab tu apa-apa letak air tempat sembahyang. Bagi salam dah ada minum. Ada baji letak dalam poket. Jangan minum waktu sembahyang. Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dia imam. Orang tak nampak dia kata dia lupa CCTV ada depan. Minum masa sembahyang batal. Makan batal. Allahu akbar. Tabbat yada. Ini daging tadi. Dia cungkir dengan lidah dia telan. Batal. Jadi yang kita buat selawat tadi dah habis sembahyang. Bila dah habis sembahyang, pulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pulang. Tak selawat bang? Ada yang selawat. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Boleh. Yang salahnya apa? Dalam sembahyang. Allahu akbar. Subhanal malikal a'la. Ayat tu boleh kan? Bakok bid'ah. Jadi janganlah kita sikit-sikit kata bid'ah, sikit-sikit kata bid'ah. Awak tenang bukan? Awak tenang supaya tak jemu. Supaya rehat. Yang main sembahyang ni tuan-tuan oi, tak sakit pinggang. Kalau lah lepas sembahyang bangun, lepas salam bangun, mak ngah leha tak bangun. Dia nak terkencing. Sebab tu dia bagi rehat. Lepas 2 rakaat rehat, nak minum, nak makan, buat sekali sembahyang balik. Itulah nama dia tarawih. Rehat-rehat. Bukannya habis salam bangun, habis salam bangun. Oh, habis pukul 10 ambulans sampai. Tak nak krem. Jadi tuan-tuan kena ingat di situ. Pagi gembira. Alhamdulillah kita dah hubung aircon. Supaya makmum gembira sembahyang tenang. Dulu waktu tak ada aircon, komplain. Dia masjid kita tu dia macam gemok lah dia. Dia minta itu yang panas tu yang saya tak boleh tahan. Saya lepas isyak saya balik Muhammad. Muhammad. Dia akan puasa bila tengok panas, boleh kau. Sejuk. Mak, semayanglah di masjid. Dah sejuk ada kau. Aku dah datang malam, sejuk, tak tahan. Kencing saja. Dia ni kebakar kerana panas pun kacau, sejuk pun kacau. Sebab itu tuan-tuan, apa yang nak menggembirakan orang? Makan. Wa'at'imut ta'am. Nak bagi orang gembira ialah bagi makan orang. Rasulullah suruh bagi makan. Dan orang Melayu adalah orang yang rajin bagi makan. Buka puasa nama dia iftar. Habis sembahyang tarawih nama moral. Dia minta kepada semua jemaah sila ambillah moral. Hari ini ditaja oleh syarikat Ali Maju nasi biryani kambing. Tapi jangan umum awal. Umum dah habis dong. Jangan umum nak sembahyang tarawih. InsyaAllah selepas habis tarawih nanti kita akan ada jamuan ya. Ali Maju akan bagi kita kami perak untuk 300 orang. Yang datang sembahyang 500. Tak bersusah hati orang dia. Tak khusyuk sembahyang. Siapa yang tak khusyuk? Yang duduk depan. Sila depan. Yang paling sempoi sembahyang yang belakang. Cantiknya. Habis sembahyang dan depan tidak tak dapat. Yang paling tenang dan tawaduk imam. Takkan dia orang simpan. Masya Allah. Buatlah kenduri tuan-tuan, dia menggembirakan. Alhamdulillah, terima kasih pada restoran Ali Maju yang memberikan kerajaan daging kambing. Hari ini biryani kambing. InsyaAllah pada malam besok kita ada pula biryani daging. Jadi tuan-tuan, marilah kita sama-sama mengimarahkan. Penuh. Dan jangan pula tanya ni yang ramai-ramai ni datang nak sembahyang, kita nak daging. Dia ni namanya mulut pula. Orang datang tu syukurlah. Nabi yang suruh bagi makan orang, kan Nabi sebut 4.
Salam. Sebarkan salam. Dengan sebarkan salam, gembira kita. Sebab itu dekat Ramadan ni tuan-tuan, Ramadan Karim. Ramadan Karim bagi seronok. Mat, selamat menyambut Ramadan, Mat. Ramadan Karim. Ini dia. Makan, Mat. Lagi seminggu, Mat. Balok lebih, Mat. Yang tu banyak. Sepatutnya tuan-tuan sekarang kita dah hantar dah WhatsApp, Telegram. Selamat menyambut Ramadan. Ramadan Karim. Mudah-mudahan Ramadan kali ini yang terbaik. Tapi daripada dulu sampai sekarang, selamat hari raya tak habis-habis. Belum puasa raya, dapatkan koleksi baju-baju raya terbaik dari kami. Puasa pun belum. Nengok anak bulan pun belum. Raya dulu yang kita nampak si lelak dia. Ubahlah. Kita buat. Baru ni siapa datang jumpa saya dalam rancangan. Saya buat rakaman raya. Saya buat. Saya buat lah. Rakaman raya buat kan. Kita tengok pagi raya. Saya buat rakaman puasa. Ada buat dah habis sebulan. Setiap malam di TV Hijrah. Hari Khamis ni launching. Launching pula di atas kereta api Tanah Melayu. Gimik pelajaran rancangan saya ni di TV Hijrah setiap malam jam 10.30 bukan terawih. Nama dia Apa Cerita Pom. Di radio National FM setiap hari 3 kali ulang. Kena buat tak habis suara musrak. Kemudian radio Asyik FM Nom Mai Nom. Orang Asyik FM lah. Pun saya buat. Yang TV3 saya buat untuk raya. Ada rancangan untuk Astro malam Jumaat. Pun cerita pasal raya, cerita puasa. Ada satu artis ni dia tanya pada saya, macam hari raya, budak-budak datang rumah saya. Kalau saya tak bagi duit, dia mana? Kalau saya tak buka pintu, dia mana? Hari tu mak saya tak ada, bapak saya tak ada, budak-budak ramai datang. Saya buka pintu, minta maaf. Bapaknya, ibunya enggak ada. Dia berlakon jadi bibi. Sebab tak nak budak-budak datang ke rumah. Apa hukum Ustaz bagi duit raya Ustaz? Dan tak bagi duit raya. Tuan-tuan, yang bagi seronok hari raya ni budak-budak. Yang bagi seronok budak-budak raya. Yang bagi seronok sembahyang tarawih pun budak-budak. Budak-budak. Sebab tu dia orang paling kuat selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kuat. Kita tuan dia larat korang. Sekali bunyi Allahumma salli ala Muhammad, bila habis? No, ada main sekali ajak jawab, lama lagi. Yang bagi seronok raya pun dia orang. Pagi-pagi pakai baju raya dah, malam raya pakai baju raya dah. Dia datang ke rumah kita pagi raya. Ada orang dihalau. Ibu datang. Dan dia nak raya, petik duit. Marah no. Ada yang buat-buat cacat. Dia tak nak budak-budak datang rumah dia. Dia buka pintu, dia buat cacat. Lagi budak-budak takut. Budak takut lagi. Berhenti ke depan. Bukan pagi tadi dekat masjid. Elok kan. Sanggup berlakon jadi cacat. Pasal tak nak bagi duit raya. Bang, kita ubah lah. Kita bagi duit raya bulan Ramadan. Sebab pahala berganda-ganda. Kalau kita dah bagi sedekah pagi raya, dia bukan bulan Ramadan. Dia bukan lagi Ramadan. Pahala dah biasa. Jadi apa kata? Ramadan nanti kumpul duit raya nak bagi. Okey anak-anak, imam dekat. Anak-anak berbaris. Hari ni Haji Mat nak bagi duit raya. Baris. Malam besok pun ada lagi. Giliran Haji Abidin pula. Malam, tiap malam dapat duit raya. Agak-agak budak-budak ni. Imam ke tepi juga. Budak-budak ke depan. Sebab tiap-tiap malam dapat duit raya.
Bukan susah nak tega budak-budak. Saya buat benda ni tuan-tuan setiap kali subuh dan setiap kali sembahyang Jumaat. Bubuh dalam poket, PA saya bubuh kepal RM5 tu pak. Habis sembahyang Jumaat, baris. Nak lagi tak duit? Nak ustaz, minggu depan datang sembahyang jangan bising. Boleh? Boleh. Siapa yang cakap waktu khutbah ustaz tak bagi dah. Saman? Ya ustaz. Kau cantik nama orang yang bising. Jangan bagi duit. Tuan-tuan, tiap-tiap minggu dia semua pakai tengok pintu. Saya kasih tak datang. Lama-lama kawan-kawan saya ni, budak-budak dengan sedekah RM1, dengan sedekah RM5, tuan-tuan, mereka jadi ahli masjid. Mereka jadi orang yang rapat dengan masjid. Jadi kita ubah. Nanti pagi raya datang rumah pakcik jam buku je tau. Pakcik tak bagi duit dah. Okey, gini malam besok datang lagi. Jangan bising nanti pakcik. Tok Imam pula nak bagi besok. Dengar ceritanya seorang RM10. RM10. Dengan bapak budak begini juga tuan-tuan. Saya tak dapat ke? Kita ubah. Kenapa nak tunggu pagi raya baru nak bagi? Sedangkan pahala dia dah berkurang. Sebab tu saya katakan tadi, Ramadan ini kena bagi seronok. Tuan-tuan, ada di setengah negara, dia bagi seronok dan bersemangat untuk bangun sahur. Dia jalan, dia ketuk gong. Pom, pom, pom. Satu pakcik tradisi orang Arab. Dia jalan di celah-celah rumah, dia bukan batu-batu rumah. Pom, pom, pom. Kalaulah kita buat macam tu di sini, agak-agak apa nasib pergi. Balik batu, bersenang sampai jatuh. Blender pun kena pun. Orang nak tidur lah. Di setengah negara, di Indonesia, lain. Dia nak menunjukkan sahur, lain. Dia menjerit, sahur! Sahur! Yang mana faham? Tak faham tak? Kalaulah di kampung kita, di belda kita, anak-anak mak-mak motor, adik-adik kita mak-mak motor, Tok Imam panggil, ini speaker, motor kamu ada on tak? Bateri rosak pakcik, pergi repair. On rosak pakcik, pergi repair. Kerja kamu pukul 5 kau bunyikan on. Satu felda seronok pun meriah. Sebab tu dulu bila sebut raya, bila sebut hal pusat, meriahnya dengan apa? Meriah dengan meriam bulu, meriahnya dengan panjut. Yang tu kita tak mau dah. Putih jari dengan meluncur buta mata. Tak mau macam itu. Kita buat sesuatu yang menggembirakan, yang ada faedah. Kita tak naklah macam-macam dulu. Bila masuk saja Ramadan, berita akan keluar. Dua kanak-kanak melecur seluruh badan, dipercayai bermain meriam gunung. Kejadian berlaku di pokok senang. Malam besok ada lagi. Dua pelajar dari tahun 4 putus ke semua jarinya kerana bermain melecur buatan sendiri. Haji Rosli ada laporan. Sekarang saya berada di hospital ini bersama dengan adik yang hilang jarinya, 5 hilang. Dan kejadian berlaku pada malam kita bersama dengan mak dia. Macam mana kejadian berlaku makcik? Dia duduk main depan rumah dia. Lah saya duduk dapat lah, duduk kuat kuih. Dia bangkit. Lepas dengar dia duduk teriak nangis. Adik dia lari kata, abang buka rumah kita. Bangkit, tinggal dia bangkit. Makcik bangkit. Aduh lah tak ada yang lari dah lah. Nampak. Yang saya seronok, wartawan tu pula pergi temu ramah adik yang putih jari. Apa nasihat adik kepada kawan-kawan di luar sana? Jangan main meracun putih jari. Putih jari, yang putih jari. Sepatutnya kamu nasihat diri kamu dulu sebelum main. Allah tuan-tuan, kita bagi seronok budak-budak macam mana? Tadi saya sebut, afsus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, bagi makan.
bagi makan. Yang ketiga apa dia? Wasilul arham, sambung silaturahim. Kita seronok kah tak seronok kah tuan-tuan? Dia jadi tak seronok kalau kita ni putus silaturahim. Anak kita balik, menantu kita balik raya, kita kata seronok, tak seronok bila bergaduh dengan jiran. Mak, macam mana Cik Beda sebelah? Jangan kira dia lah, mampu. Mak tak campur apa, lantak dia. Mak bulan puasa pun mak tak cakap, bukannya aku salah, dia yang salah. Yang dia ngorang bapak kamu buat apa? Astagfirullahaladzim. Bergaduh. Ayah tak tengok ke Haji Dollah sakit? Bulan Ramadan ni kata sakit dia. Elok lah. Elok lah dia kata. Kenapa ayah cakap macam tu ayah? Ayah Husin. Dulu kan ayah kawan baik. Memang kawan baik. Tapi sekarang lain. Dia belah sana, ayah belah sini. Belah mana ayah? Kamu tak nampak tu warna apa dia? Habis. Bendera punya pasal tak seronok. Dulu kalau hari raya balik kampung sanggup naik lori. Lori saya tumpang, tiket bas habis, tiket kereta api habis. Lori saya. Saya pernah balik kampung tuan-tuan, tumpang lori kontainer. Duduk, dia tanya saya, "Oi, mana?" Slim River. Hai. Naik lori kontainer tuan. Saya tak tahu sama dia. Gini dia lompat lori kontainer. Tak kira lah, janji aku boleh raya. Saya duduk di Felda, di Besaut, di Sungai. Nak balik ke Taiping, naik kereta api. Oi, baju masuk dalam. Nak raya. Sampai stesen pukul 8 pagi. Kereta api pukul 1. Mula sampai tu seronok lah. Tak ada orang ni cantik. Tak ada orang pukul 8. Mai 12.30 penuh pak. Naik kereta api tuan-tuan, diri dah tanggung. Bangga diri dah tanggung. Oh, seronok balik kampung. Balik kampung. Sekarang anak-anak tuan-tuan balik kampung, menantu balik kampung, seronok. Masing-masing bawa kereta. Yang ini warna hijau, yang ini warna biru, yang ini warna merah, yang ini warna purple. Banyaknya parti korang. Masing-masing main. Bila menyembah je kutu, bila menyembah je kutu. Akhirnya tuan-tuan, raya tak seronok. Pasal masing-masing dah bawa pahaman masing-masing balik ke rumah. Di mana silaturahim? Sedangkan puasa ni untuk sambung silaturahim. Tak seronoklah kita. Kita tak balik kampung mak, tak balik kampung ayah. Sebab mak tak reda dengan kita, ayah tak reda dengan kita. Kahwin dunia pasal. Menangis di rumah. Kenapa? Menangis, suami tanya. Ingat dekat mak. Dia orang dah buang kau. Sekarang yang terima kau, abang je dah. Garangnya suami. Tinggal sama kau tu. Nangis konon. Nangis konon. Jantan tak tahu malu. Kata dia. Itu Nyonya Mansur nama dia. Jom sebulan Ramadan ni kita sambung balik silaturahim. Salamlah dengan semua orang. Jangan memilih-milih salam. Jangan nak makan buka puasa pun tengok siapa sebelah. Kita elok nak buka puasa, dia datang sebelah. Menjeling gini. Datang juga biawak. Biawak kau panggil dia. Macam mana nak diterima pahala kau putus silaturahim? Sebab tu tuan-tuan, ada satu hadis Nabi. Nabi kata apa? Ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was-salati was-sadaqah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala islahu dhatil bait fa inna fasada dhatil bait hiya al-haliqah. Satu hari Nabi bertanya, ya Rasulullah, Nabi tanya, ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyami wa salatin wa sadaqah? Maukah aku kabarkan pada kamu apakah satu amalan yang ganjaran dia, darjat dia lebih afdal daripada puasa
lebih afdal daripada sembahyang, lebih afdal daripada sedekah. Maka sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah, kabarkan kepada kami, apakah amalan yang darjahnya lebih utama daripada sembahyang, puasa dan sedekah? Nabi kata, islahu zatil bain, mendamaikan dua orang yang berkelakar. Damaikan dua orang yang bersengketa. Kerana bersengketa itu mencukur agama, merosakkan agama. Pergaduhan, perbalahan sama-sama kita merugikan agama. Jadi tuan-tuan, puasa juga, sembahyang juga. Ada yang mentafsirkan hadis ini, sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah sunat. Apa yang lagi besar daripada sunat-sunat tadi? Yaitu mendamaikan orang. Ada yang kata bukannya amalan itu, darjat itu, mendamaikan orang lebih besar daripada sembahyang, puasa dan sedekah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jom kalaulah ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang dah putus hubungan, kita damaikan balik. Dan pihak masjid kena cari jalan macam mana menjadikan kita hidup berkasih sayang sempurna dengan Ramadan ini. Kita damaikan. Kalau Allah yang Maha Pengampun, ampunkan dosa, takkan kita tak boleh maafkan kesalahan orang lain. Allah bukan pendendam, kenapa kita nak jadi pendendam? Allah berkasih sayang, kenapa kita nak membenci? Mudah-mudahan Ramadan ini yang terbaik pada kita, dapat pahala yang besar, dan mudah-mudahan juga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, dan keluar daripada Ramadan nanti kita bersih seperti mana bersihnya kanak-kanak yang baru lahir yang nama dia fitrah. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja pertemuan kita pada malam ini. Inilah kali pertama saya datang ke masjid tuan-tuan. Saya pun dah ceramah 34 tahun. Jadi kalau nak jemput lagi 34 tahun daripada sekarang. Ada orang tanya saya, Ustaz tak bawa ke kopi atau kasim, saya bukan meniaga. Tapi kalau tuan-tuan nak, saya rasa ada wakil dia daripada Pahang datang. Jadi ada orang tanya, Ustaz macam saya kencimannya kan minum kan turun sangat, ambil setengah sudah lah supaya tak turun gula, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja. Saya minta maaf kita terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada orang Tuhan atas peringatan kekongsian dan nasihat yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil manfaat kepada beliau yang disampaikan. Jadi sebelum mengakhiri majlis kita pada malam ini, dan setelah kami mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri bin Hamzah untuk menyampaikan kepada hati tanggung kenangan kepada Allah Tuhan dan saya mengambil persilakan.